Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين الهادي إلى صراط مستقيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur dirapatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik serta hidayah serta inayah. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala tegah. InsyaAllah dengan rahmat Allah, syafaat daripada Rasulullah, syurga Allah menanti sebagai warisan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita masih lagi berada di dalam menyambut Syawal ya. Jadi alhamdulillah, rombongan-rombongan, baraan-baraan marhaban masih lagi bertebaran. Bermula dengan laki-laki, habis laki-laki, perempuan pula masuk. Jadi alhamdulillah, tidak ganti-ganti selawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap rumah, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala apa yang dilakukan diterima oleh Allah dan berakhir dengan kelebatan kulau sing kathah-kathah. Jadi sempena lagi masih berada di Syawal al-Mubarak ini, maka saya mengambil kesempatan untuk memohon keampunan, kemaafan. Dalam bahasa Jawa selalu saya baca matur nuwun, nyuwun sewu. Kelepatan kula sing kathah-kathah mbok menawi enten unggah-unggulan boten sekeca kalimalan boten estu boten isi paring syarak maring ngapunten sedaya mawon daring paring alal dunya lan akhirat. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi ya. Jadi itu ada satu anak murid kita tanya, Ustaz cakap apa dia? Yang paham orang Jawa. Orang Melayu bingung ni apa Ustaz cakap Jawa. Ya. Jadi itulah yang kita masih ingat sedikit-sedikit. Kita punya cakap Jawa. Kalau ditinggalkan nanti dah lupa. Jadi alhamdulillah, maka itulah maksudnya tuan-tuan pun segera faham. Itulah ngapura daripada orang. Itu kalau orang Jawa panjang lagi tu. Ini bukan Jawa, ingat sikit-sikit aja. Jadi alhamdulillah, maka pada malam ini adalah malam pertemuan permulaan penutupan kita di dalam menyambut Ramadan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan menjadi kenyataan.
Kita akan menyambung lagi di dalam kita punya kuliah berkaitan dengan tadabbur di dalam surah Al-Mu'minun. Daripada ayat yang pertama itu hari ada 6 perkara yang kita telah pun lalui, dan yang terakhir sekali pada kali ini yaitu yang ke-6. Yang pertama yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang keempat walladzina hum li furujihim hafizun. Yang kelima yaitu li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan yang terakhir yaitu walladzina hum ala sholawatihim yukhafidun. Walladzina hum ala sholawatihim yukhafidun itu dimaksudkan bahawa kita kena jaga, ya, orang-orang yang menjaga solat, menjaga solat. Di sana di dalam kalimat sholawatihim itu kadang-kadang masih lagi terpengaruh. Ustaz kok baca sholawatihim betul apa orang ya, gitu. Selalunya dekat Quran kan sholatihim, tetapi di dalam waw itu ada barisnya. Jadi di lain-lain sana memang bacanya sholatihim, tetapi di ayat ini adalah walladzina hum ala sholawatihim yukhafidun. Wa itu adalah jamak daripada solat. Jadi dibaca sholawatihim yukhafidun. Di situ bahawa sesungguhnya kita kena jaga solat. Pertama sekali nak jaga solat itu apa yang kita nak jaga? Yaitu jaga segala syarat-syaratnya. Yang kedua dijaga segala rukun-rukunnya, dan dijaga segala SOP-nya. Dalam bahasa jauh sekarang ada SOP. SOP itu kaedah-kaedah untuk pelaksanaan solat itu, mengikut kaedah-kaedah yang telah diatur carakan, diajarkan, ditunjukkan, dipimpin, ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ahli sunnah wal jamaah punya solat adalah menyeluruh di dalam seluruh dunia, di dalam keadaan yang sama, tak kira apa bangsa. Sembayangnya apabila berada di dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang kita lakukan di dalam melaksanakan solat. Sebab solat ini kalau kita tengok, subhanallah, di dalam solat orang Islam, kalau dikata orang Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan, dia kata maka 73 caralah sembahyang dilakukan. Tetapi mereka juga adalah mengaku bahawa aku punyalah yang betul, gitu. Tetapi ahli sunnah wal jamaah, inilah yang kita lakukan, yang ditunjuk, diajar, dan seterusnya. Kita melakukan dengan begitu santun, begitu kesederhanaan, tidak keterlaluan daripada segala apa-apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan solat kita. Cumanya kita ada perkara-perkara yang perbezaan di antara kita melaksanakan solat, yaitu solat sunat dengan solat wajib tu macam kita ada perbezaan yang agak jauh.
Apa jauhnya? Kalau sembahyang fardu itu maka sembahyangnya disempurnakan, gitu. Dia punya bacaannya disempurnakan, gitu. Kurang-kurangnya baca Allahu Akbaru kabira, ya, walhamdulillahi katsira kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat itu lebih-lebih lagi di dalam sembahyang tarawih, ya. Jadi jarang sekali imam membawa doa iftitah. Ya, tapi bukan imam sini. Imam sini dia bawa doa iftitah. Doa iftitah ni rupanya bukan satu macam, ada 12 macam doa iftitah. Oh subhanallah, kata saya, kok baru dengar, umur sudah hampir nak pupus, baru dengar bahawa sesungguhnya doa iftitah itu ada 12 macam. Yang kita baca itu rupanya 2 macam dah. 2 macam. Yang kita baca daripada Allahu Akbaru kabira sampai wa ana minal muslimin itu 2 macam rupanya. Yang satu yaitu daripada Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah memadu cukup untuk doa iftitah satu. Bila disambung di sana wajah tu wajahiyah, maka di situ doa iftitah 2 dah. Gitu. Ya. Jadi bila mana kita ada satu maklumat lagi daripada orang alim, maknanya di sana sebelum ada lagi 2 doa iftitah yang mudah dibaca dan pahalanya begitu besar. Selepas daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dia baca alhamdulillahillazi lalu dibaca, bila lupa dia tak ingat. Nanti kita ingat, kita baca, tak? Allahu Akbar. Walau bagaimanapun itulah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu. Ya. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu ada 2 dah. Mana satu alhamdulillahillazi tadi, lepas itu hamdan katsiran mubarakan fih, maknanya di situ ada 2 bacaan doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu adalah doa iftitah juga. Lepas itu mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu 2, dah 2. Jadi kalau kita baca itu maka kita dah ada 4. Pertama sekali tujuannya untuk dibaca itu, kita akan terhindar daripada takbir 2 kali ketika kita sembahyang. Sebab kalau kita sembahyang, maka orang ramai kebiasaannya dia akan baca Allahu Akbar kabira. Dia tak baca Allahu Akbaru kabira. Dia baca Allahu Akbar kabira. Jadi menjadi ke satu musyabah, syubhat di dalam bacaan itu, bahawa terbaca 2 kali takbir. Jadi Allahu Akbar kabira. Ya, jadi kalau kita ingat bahawa kalau kita baca takbirat doa iftitahnya Allahu Akbaru kabira, maka barulah kita terhindar daripada syubhat dengan 2 kali takbir. Walau bagaimanapun oleh kerana dia belajar macam itu,
dia dah ambil kontrak baca Allahu Akbar kabirah. Sampai kiamat pun dia akan baca terus. Walau bagaimanapun itu yang dia belajar, itu yang dia tahu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui untuk memberikan kesalahan-kesalahan dibetulkan dengan taksirannya dengan sempurna. Selain daripada itu, maka dia kata sesungguhnya kalau kita jaga sembahyang, nak jaga sembahyang tadi itu, maka kita boleh membezakan di antara rukun dengan sunat abad dan sunat hayat. Itu kan ya. Itu baru dia betul-betul faham macam mana rukunnya, apa rukun qaulinya, rukun fa'ilinya, rukun qalbinya, maka dia jelas. Tetapi kalau sekiranya dia kata di dalam kita punya penjelasan di dalam kitab, sekiranya dia tidak mengetahui mana satu rukun, mana satu sunat abad, mana satu sunat hayat, maka kena niatkan segala apa yang ada di dalam solat itu adalah wajib gitu. Kalau tak nanti nak bedakan, bila mana diniatkan sunat rupanya dia rukun, maka tidak sah sembahyangnya gitu. Kita tidak boleh meniatkan bahawa rukun itu adalah sunat gitu. Cumanya selalu kita banyak yang tersilap di antara sunat abad itu yang menjadi satu kepanikan kepada mereka, yaitu di dalam tahiyat awal. Dalam tahiyat awal. Tahiyat awal ini ramai di antara mereka yang mengatakan bahawa rukun itu, dia rukun. Sebenarnya tahiyat awal itu adalah sunat abad. Itu ya. Jadi bila mana ditinggalkan, maka adalah kaedah-kaedah yang perlu dipatuhi untuk mengesahkan solat itu. Jadi bila mana kita sembahyang sunat, untuk sebenarnya sembahyang sunat kita itu untuk menampung segala kekurangan di dalam kita punya sembahyang fardu. Untuk menampung itu kalau kita kata orang Jawa sembahyangnya suai itu mana koyak tak bang? Bayangnya koyak. Bila mana ada sesuatu kekurangan di dalam sembahyang fardu, maka dikira sebagai ada kekurangannya itu koyak gitu. Maka untuk menampal daripada kekoyakan itu, maka adalah sembahyang-sembahyang sunat tu yang dinamakan qabliyah, ba'diyah, muakkad, ghairu muakkad itu. Itu. Ya. Kalau kita fikirkan bahawa adalah dia penampal, bahawa kain penampal itu mestinya lebih kuat daripada kain yang ditampal, sebab yang ditampal tu dah koyak, gitu kan. Jadi sepatutnya sembahyang sunat itu kita lakukan lebih baik daripada sembahyang fardu. Ya gitu. Tetapi oleh kerana kita nak cepat, ya tak, maka kita pun buatlah apa yang patut. Ini sembahyang sunat aja kok gitu. Ya, bukan orang sini ya. Maknanya bukan orang sini. Jadi seelok-eloknya gitu. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita melaksanakan sembahyang sunat walaupun kita tidak membawa kepada perkara-perkara yang sama seperti sembahyang fardu, tetapi lakukanlah sembahyang sunat itu bahawa kalian boleh yang terbaik gitu. Jadi alhamdulillah
Terus kurang-kurangnya sembahyang yang kita jaga itu, bahawa sesungguhnya kita mengetahui sedikit sebanyak bacaan-bacaan yang kita baca itu sebenarnya apa dia punya maknanya. Itu ya. Maknanya. Jadi kita akan ikuti segala apa yang kita baca itu di dalam hati kita. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ di dalam hati akan berkata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Gitu. Kurang-kurang. Itu kalau kita imam baca Fatihah, maka tidak ada yang kita boleh baca kecuali adalah Fatihah. Itu. Sebab bila mana di dalam kaedah-kaedah baca ni, rupanya kita ni ada kemudahan kalau mengikut mazhab Syafi'i, memang tidak sembahyang, tidak ada sembahyang kalau tak baca Fatihah. Itu nama Syafi'i. Tetapi imam yang lain, Hambali, Maliki, dia kata yang paling senang sekali iaitu Hanafi lah. Hanafi ni makmum wis ora payah apa-apa. Kok Allahu Akbar aja, maka segala bacaannya ditanggung oleh imam. Itu Imam Hanafi. Jadi kita paling senanglah kalau ikut mazhab itu. Walau bagaimanapun, bila mana kita berada di mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, maka nabinya pun berpesan begitu, tiada sembahyang, tiada Fatihah kalau tak baca Fatihah. Jadi di dalam masa imam baca Fatihah tadi, maka tidak ada kebenaran sesiapa pun untuk membaca sesuatu. Lebih-lebih lagi membaca doa iftitah, enggak boleh. Kalau kita baru baca doa iftitah, imam dah baca Fatihah, maka kena stop dia punya bacaan kita tu. Doa iftitahnya di stop. Tujuannya supaya kita mendengar bacaan imam tadi dan melaksanakan segala apa yang imam baca tadi di dalam kita punya pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, maka kita di dalam hati terlintas di situ, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa itu di situ dipanjang, kurang-kurangnya 2 harakat. Maka kesempatan kita kena berhenti, betul-betul berhenti. Sebab itu 3 kesalahan yang besar ketika membaca Fatihah. Ada 3 kesalahan besar. Kesalahan yang pertama iaitu wakaf tanpa nafas. Wakaf tanpa nafas. Berhenti tapi tak bernapas. Itu salah besar. Dan ulama juga memberi maklum bahawa sembahyangnya tidak sah. Contohnya macam kita sembahyang sunat, ya. Contoh saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu dimatikan, sepatutnya berhenti, tapi kita tak berhenti. Ya. Ya. Kalau macam baca Fatihah tahlil tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebenarnya bacaan itu bacaan tidak sah, tidak boleh dibaca macam itu Fatihah. Kalau nak berhenti yang betul lah gitu. Kalau tak nak berhenti, kena sambung yang betul lah gitu. Ya. Dan itu namanya disebut waqaf, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa khim itu kita telah memasukkan arti bismillah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satu. Itu namanya waqaf, satu ayat.
Tetapi kalau nak diwasolkan, itu disebut wasol, maka dibaca terus pun boleh. Tetapi wajib dibariskan huruf yang akhir. Kan ya, Imam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan kaedah untuk waqaf itu, untuk wasol itu ada beberapa kaedah. Kaedah yang 3, kaedah yang 4, begitu. Dan untuk sambungannya itu kita rupanya ada 3 grup. Fatihah itu ada 3 grup, 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama daripada Bismillah sampai kepada Maliki Yaumiddin adalah puji-pujian. Kemudian grup yang kedua daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikrar. Dan daripada Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai kepada waladdallin, maka itu adalah doa. Gitu. Mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita kena jaga segala bacaan-bacaan itu. Sebab itu yukhafizun itu maknanya kita jaga segala apa-apa yang sangat perlu dijaga di dalam solat-solatnya. Itu yang dimaksudkan dengan sholawatihima. Belum jaga waktu. Sebab waktu ni kalau kita dah tak payah jaga, sebab kita dah on the spot. Bila masuk waktu ada azan. Tak macam dulu tunggu ayam keluruk lah, tunggu ayam kokok lah. Kalau dulu, ini ayam kokok ni memang dia tengok betul. Ini kokok aja ayam ni memang dia masuk waktu. Contoh. Jadi itu ijtihad orang dulu. Kadang dia tengok matahari, matahari sudah condong, sudah masuk waktu zuhur. Jadi ada kaedah-kaedah bermacam-macam. Tapi sekarang ini dah kaedah-kaedah itu sudah tidak perlu dipikir. Bila mana masuk aja waktu solat, maka dengan sendirinya kita punya radio, kita punya HP semua bagi tahu. Ya, jadi alhamdulillah. Sebab itu ada orang alim beritahu, kata dia kalau kita tengah kuliah, dia kata kok sekiranya agak-agak nak diberhentikan itu nanti agak boleh memutuskan kita punya perkara yang penting, maka boleh ditinggalkan untuk azan tadi itu. Contohnya. Jadi itulah perkara-perkaranya. Jadi oleh kerana apa dikata? Oleh kerana sekarang sudah azan itu sudah biasa, semua orang tahu contohnya. Jadi alhamdulillah perkara-perkara itu, maka kita dapat maklum dengan sebenar. Jadi ketika imam baca Fatihah, maka kita diam mendengar, dan dia punya dalilnya memang kuatlah. Idza quri'al Quran fastami'ulah. Maka apabila Quran dibaca, maka hendaklah kamu dengar. Jadi itu di dalam solat. Jadi alhamdulillah, maka di dalam perkara-perkara yang membawa kepada sembahyang yang khusyuk kita telah pun kita pelajari. Dan sholawati yukhafidun ini kena jaga semua apa-apa yang perlu dijaga di dalam kita punya solat tadi. Lebih-lebih lagi apa tadi? Iaitu jaga di dalam bacaan-bacaannya, mengikut bacaan
yang telah diatur carakan kaedahnya. Kalau wasal bacalah wasal, kalau waqaf bacalah waqaf. Begitu. Jadi di dalam wasal tadi itu maka telah pun mendapat maklumat begitulah tadi. Kalau sekiranya nak dibaca dengan 3, maka dengan 3 nafas. Maknanya kita kena nafas yang betul lah. Kena nafas yang betul. Tapi lebih baik, lebih afdal maka dibaca satu-satu dengan betul. Itu. Sebab Rasulullah enggak pernah membaca Fatihah itu diwasalkan. Dikabarnya lah, dikabarkan oleh orang-orang alim. Cuma ahli qura' maknanya orang-orang yang mahir, yang orang yang paham berkaitan dengan kaedah-kaedah baca Fatihah, maka boleh diwasalkan. Lebih-lebih lagi zaman biyen, kalau zaman biyen itu kalau sembahyang tarawih memang pasti imam baca dengan wasal, gitu. Baca dengan wasal. Imam tua ke, tak ada lah yang baca satu-satu, memang tak ada. Tapi itulah doa iftitahnya memang tak pernah disebut. Gitu. Rupanya sangat rugi. Rupanya sangat rugi. Sekurang-kurangnya kita baca doa iftitah itu dapat satu cukup. Mana boleh selesai. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka barulah baca Fatihah. Itu. Kata dia lah sangatlah ruginya kalau kita doa iftitah tak dibaca di dalam solat. Itu. Lebih-lebih lagi solat sunat. Solat sunat baca doa iftitah, panjang sangat Ustaz sampai wa ana minal muslimin. Ya rupanya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ribuan malaikat turun untuk mencatat doa yang dibaca oleh mereka apabila dia baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha. Dan bacaan itu juga rupanya dibaca ketika tasmi', ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia ada dia punya riwayatnya bahawa puluhan ribu malaikat berlumba-lumba untuk disik-disian kata orang Jawa, nak menulis doa yang dibaca oleh makmum tadi. Jadi alhamdulillah dari itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat tumakninah di dalam i'tidal dengan sempurna. Tumakninah dalam i'tidal dengan sempurna. Jadi dibaca tu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamda. Ada di antara makmum yang dia terus ambil Rabbana lakal hamda. Dia tak Sami Allah liman hamidah. Jadi dia tak baca bacaan tasmi' dia. Bacaan tasmi' yang dinamakan tasmi' itu iaitu daripada rukuk kepada berdiri. Bila dah berdiri baru dinamakan i'tidal. Jadi tasmi'-nya Sami Allahu liman hamidah. Bila dah tegak barulah kita Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu dia punya sama. Ada lagi sambungannya mil'us samawati wa mil'u. Mana ada banyaklah doa-doa yang menyambung. Sebab itulah Imam Makkah kalau i'tidal dia memang lambat dia punya sujud. Sami Allah liman hamidah aja imamnya. Tapi ada bacaan-bacaan. Nanti dia punya mubaliknya Rabbana walakal hamda. Lagi waktu subuh.
Jadi itu perkara-perkara yang kita perlu solat. Sebab solat ini macam mana kita nak cakap ya, semua orang dah tahu dah bahawa tidak ada suatu pertanyaan yang akan dimulakan dengan kita punya soalan-soalan di hari akhirat nanti kecuali solatnya dulu. Solatnya okey, insya-Allah yang lain okey. Kitanya begitulah dia ceritanya. Jadi kalau kita melihat bahawa kaedah-kaedah yang kita lupakan di dalam solat itu yang sehingga membawa kepada solat kita zero, kata orang Jawa, maka adalah alladzina anil lagwi mu'ridun, maknanya mengerjakan perkara-perkara yang lagha di dalam solat. Sebab itulah sabar adalah satu perkara yang amat penting di dalam melaksanakan kebajikan. Nah itu. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Dia kata, untuk nak sempurnakan solat itu dengan elok, maknanya maka kita kena banyak sabar. Sabar, itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maknanya rupanya di dalam sembahyang itu banyak perkara yang perlu kita sabar. Kerana di antara kita kalau tak sabar sehingga menyaingi perbuatan imam daripada perbuatan kita itu, maka dikira sebagai lagha, melakukan perkara yang sia-sia dan mensia-siakan kita punya sembahyang. Baitulah dia punya kaedahnya, apabila kita melaksanakan kita punya af'alus solah lah selalu. Af'alus solah. Saya tengok pula. Tuan-tuan kalau pasang video lah agaknya kan. Kita punya sembahyang, rupanya masya-Allah. Orang sabar. Kurang sabar. Sebab kaedahnya apabila sempurna imam itu melakukan sesuatu af'alus solah, barulah makmum gerak untuk melakukannya. Contohnya di dalam apa? Di dalam apa sajalah, rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, maka disi-disian ke priye. Ya, disi kata orang Jawa. Makmum imam itu katakanlah rukuk aja imam itu, apabila imam dah Allahu Akbar, maka makmum tengok imam dah rukuk ke betul. Ini sebab ada imam dia masih ke atas, dia dah Allahu Akbar. Saya pun pelik juga macam mana imam itu boleh buat macam itu. Allahu Akbar itu dia daripada baca lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, tapi dia belum rukuk lagi. Kata saya, imam ni macam mana ni? Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah imam tu dah rukuk sempurna, barulah kita gerak makmum. Tadi suruh azan memang ya? Masuk waktu ya? Belum ya? Kok bunyi macam bunyi anak tadi? Ya. Masuk waktu boleh azan. Jadi itu. Memang payah kita nak buat. Memang payah. Macamnya itulah. Kita macam kurang sabar. Okey, insya-Allah, barakallah. Ada beduknya. Muslimin muslimat rahimakumullah.
Sesungguhnya bahawa sabar itu rupanya perkara yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk memberi pangkat kepada para nabi dan para rasul. Dan kita lihat bahawa sesungguhnya daripada 124,000 nabi yang menjadi rasul sebanyak 313 orang itu, yang boleh mendapat kesabaran yang diuji oleh Allah hanya 5 nabi. 5 nabi daripada ribuan ratus. Sebab itulah maka sabar itu menjadi satu perkara yang paling penting di dalam melaksanakan kita punya solat. Supaya apa? Supaya solat kita itu benar-benar bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang diberikan pangkat ulul azmi itu hanya 5 nabi je yang layak. Kerana apa? Kerana kesabarannya. Kerana kesabarannya. Walau bagaimanapun kita telah pun di dalam surah Al-Kahfi, maka kegagalan Nabi Musa alaihissalam nak menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ya, macam mana gagalnya? Kerana dia tak sabar. Jadi dia tak dapat ilmu daripada Nabi Khidir. Di dalam kan Nabi Khidir kan dia cakap Nabi Musa cakap kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, aku nak menuntut ilmu kepada kamu. Ya. Dan Nabi Khidir kata, adakah kamu tidak puas hati dengan apa yang telah diberikan suhub oleh Allah kepada kamu? Dan surah Al-Kahfi kan ceritanya kan ada 3 perkara itu. Nabi dia pesan, dia kata kalau kamu boleh sabar, maka insyaAllah mudah-mudahan kamu boleh. Tapi 3 perkara berlaku, satu pun dia lupa di dalam kesabarannya. Jadi gagal daripada menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Apa kehebatan Nabi Khidir ni? Ya, kalau ditengok dalam Al-Quran di sana, perkara yang akan berlaku di belakang nanti, Nabi Khidir dah tahu dah. Nabi Khidir naik sampan ke nyeberang sungai, maka sampannya didobolkan dia, dibobok dia. Oh, Nabi Musa ada dipesan, jangan tanya apa yang saya lakukan, nanti saya akan bagi tahu kamu setelah kamu habis dia punya riwayatnya, riwayat ceritanya. Tapi dia dibobol aja lah Nabi Musa. Lah, weh, kenapa kok dibobol ni? Ya, dia katakan. Oh, lah Nabi itu cuma pesan, kan saya tadi dah cakap jangan tanya apa yang saya buat, nanti saya akan bagi tahu. Wah, Nabi Musa, ampun. InsyaAllah nanti saya tahu. Wah. Kali yang kedua lah kok budak kecil baru tinak-tinik lari-lari lah kok ditikam jret gitu mati lah Pak ya. Oh subhanallah. Apa tak geramnya kita yang melihat tak sampainya hatinya. Dia kata lah pun Nabi Musa mekik juga. Ini kenapa bocah api-api kok dipateni ya, kata dia. Ini orang Jawa punya cakap apa ya. Itu orang Jawa punya cakap. Jadi Nabi itu tadi dah cakap, tadi saya dah pesan dengan awak. Oh saya lupa, minta maaf lah, dia katakan. Ngapura juga. Jadi sampailah kali terakhirnya, maka Nabi Musa gagal kerana sedikit kurang kesabarannya. Jadi oleh kerana nama manusia ini dibekalkan oleh Allah la yakhlu anil khata' wan nisyan, memang lupa itu tidak terkecuali kepada siapa sahaja. Yang namanya manusia, termasuklah Nabi, itu dia adalah anak Adam. Kullu bani Adam khata'un, kata. Setiap daripada nama anak Adam itu ada melakukan kesalahan. Gak boleh gitu, maksudnya gitu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan bila mana kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menilai
kesabaran itu kepada Nabi sehingga beribuan Nabi Rasul itu tidak dapat melaksanakan kesabarannya, maka hanya 5 Nabi itu. Walau bagaimanapun Nabi Musa termasuk juga orang yang punya kesabaran yang besar, kerana dia menyelamatkan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun, ya Pak ya. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun itulah perkara-perkara. Jadi oleh kerana penilaian Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya itu dengan amal-amalnya itu, dengan kesabaran itu, sehingga mendapat pangkat ulul azmi itu, maka di dalam kita punya amal mudah-mudahan sabar diletakkan di tempat yang teratas. Lihatlah bagaimana makmum imam itu dah sempurna dia punya sujud, barulah kita gerak sujud. Imam sempurna sami Allah liman hamidah, maka kita barulah gerak untuk sami Allah liman hamidah. Gitu. Mudah-mudahan kesabaran yang kita lakukan itu demi apa? Demi untuk menjaga kita punya amal tadi. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang Allah telah kehendaki di dalam segala kebajikan kita, maka alhamdulillah amal kita walaupun sedikit ada harapan untuk diterima. Tetapi kalau dah DCI imamnya imamnya belum sujud lah, kok kita dah sujud dulu. Imamnya belum sami Allah, dia dah dulu. Saya pun satu pelik lagi, ada satu hamba Allah itu imam belum sempat takbir, dia dah takbir. Saya pelik betul. Ada satu hamba Allah, kata saya sembahyang sebelah, imam tu baru Allah, dia dah Allahu Akbar. Subhanallah, pelik juga. Kok begitu lagi teruk, Pak? Itu lagi teruk. Kalau takbiratul ihram itu imam dah baru kita Allahu Akbar. Gitu. Kalau saing pun tak diterima, apalagi DCI kata orang Jawa kan. Jadi Pak, alhamdulillah, Allah ya Allah. Kalau nak cerita sembahyang ni memang orang yang tak Pak ya. Nek tipeta ni wis orang yang sing clear, orang yang sing bener Pak. Allah. Jadi setakat itu malam ini, insyaallah besok kita sambung lagi kalau sekiranya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umurnya. Jadi kita berakhir dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.